Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung kitab hikam, pengajian kita hikam kita. Dan untuk pengetahuan para jamaah, di negeri Terengganu sekarang ini sudah boleh berkuliah maghrib. Jadi seandainya ustaz kalau kuliah maghrib tu di tempat yang agak jauh, mungkin agak sukar sikitlah nak mengadakan kuliah hikam ini. Namun insya-Allah seandainya ada ruang, kita akan cuba teruskan pengajian kita hikam kita ini. Jadi sebagaimana yang kita maklum mengenai sifat tamak ini, sifat tamak ini adalah sifat yang keji. Kerana sifat tamak boleh membawa kepada kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersifat tamak adalah orang yang dia tidak berpuas hati dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Jadi oleh kerana tidak berpuas hati dengan apa yang Allah beri kepadanya, maka disitulah timbul sifat tamak. Dan sifat tamak ini adalah sifat yang membinasakan agama. Sifat tamak membinasakan agama. Dan yang menguatkan agama adalah sifat wara', iaitu menjaga diri daripada perkara yang syubhah, perkara yang haram dan perkara yang boleh membawa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat tamak ini hendaklah dijauhi. Kerana apabila seseorang itu ada sifat tamak, maka tamak membawa kepada dia ini mendapat kehinaan. Daripada sifat tamak, maka timbullah penyakit-penyakit yang lain. Maka sesungguhnya antara punca yang besar daripada sifat tamak ini adalah seseorang itu timbulnya sifat angan-angan. Bila angan-angan inilah yang membawa kepada punca ketamakan. Dan insya-Allah malam ini kita sambung balik apa yang dibaca semalam tadi, dan kita sampai pada muka surat 43. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan berkata Sahal ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, tiada serta iman itu asbab, hanya senya asbab itu dalam Islam. Dan kata Syekh Abu Talib radhiyallahu anhu, adalah maknanya itu tiada di dalam hakikat iman itu melihat asbab. Melihat asbab dan sukun ni tetap kepadanya, dan hanya senya melihat asbab itu dan tamak pada makhluk itu dapat di dalam maqam Islam. Baik. Orang yang telah sampai kepada maqam iman, dia ada tiga: iman, Islam, ihsan. Orang yang sampai kepada maqam iman, dia tidak melihat kepada asbab. Walaupun contoh dia ini bekerja, maka bekerja dia mendapat rezeki. Bila dia bekerja mendapat rezeki, dia tidak melihat rezeki dia dapat disebabkan kerja, kerana kerja itu asbab. Tetapi dia melihat rezeki dia dapat adalah disebabkan itu telah ditakdirkan Allah kepadanya, telah ditetapkan Allah. Hanya tugas dia menyampaikan, mencari asbab. Tetapi bila dapat, dia tidak melihat kepada asbab. Maka bila tidak melihat kepada asbab, maka jadilah dia sifat qanaah, rasa cukup, kerana dia tahu ini pemberian daripada Allah. Maka hilanglah sifat tamak. Ini orang yang mencapai maqam iman.
Tetapi maqam Islam itu, seorang itu masih lagi melihat kepada asbab. Maka bila dia bekerja, dia pun dapat rezeki, dia melihat dia mendapat rezeki sebab berdasarkan pada kerja dia. Jadi dia bergantung pada asbab. Jadi oleh kerana bergantung kepada asbab, maka timbul tamak. Kita kalau nak rezeki lebih, kita kena kerja lebih. Bila kerja lebih, masa tak cukup itu jadi tamak. Satu orang tu dia beritahu, dia kata, Ustaz, saya bekerja siang dan malam. Siang saya bekerja, malam saya sambung lagi kerja, siang malam. Jadi malam ketika mana saya buat kerja, saya buka radio. Kebetulan dalam radio tu ustaz yang berceramah. Dia ceritalah. Dia kata ustaz ceramah. Jadi bila saya ceramah, ustaz bercakap tentang rezeki. Jadi saya dengar ustaz kata, dia kata awak kerja siang malam ini, kerja siang malam. Sebenarnya rezeki awak ditetapkan banyak tu lah. Hanya tugas kita mendatangkan sebab saja. Bila kita datangkan sebab, Allah beri rezeki. Maka kalau rezeki kita banyak tu, hari ni kita dapat 100 riyal, kita kerja siang ke kita kerja siang malam pun dapat 100 ringgit juga. Akhirnya baik kita kerja untuk kita dapat rezeki, kemudian kita sibukkan ibadat. Jadi ada lagi yang dia cerita. Lalu dia kata saya dengar kuliah ustaz tadi, lalu dia pun ambil keputusan dia kerja siang saja, malam dia pergi kuliah. Ustaz pun tidak tahu masa tu kita mengajar kita berkuliah di Masjid Abidin. Masjid Abidin bercakap tentang rezeki. Kuliah malam bila, waktu bila tak ingat, tak tahu. Dia cerita begitu. Lalu dia pun bagi tahu. Betul lah ustaz, dia kata. Bila saya mendengar kuliah ustaz, dia kata saya ambil keputusan saya hanya bekerja di siang saja. Malam saya pergi kuliah. Kerja siang. Pada peringkat awal memang begitu. Kerja siang malam banyak, kerja siang saja kurang. Tetapi akhirnya bila saya jaga sembahyang dan saya kerja siang saja, akhirnya benar dia kata, saya kerja siang malam sama saja, saya kerja siang saja, malam saya kuliah. Akhirnya Tuhan tunjuk lagi. Dia kata bila saya kerja di siang, malam saya kuliah, lebih banyak lagi daripada saya kerja siang malam. Nak bagi tahu bahawa akibat kita ini melihat kepada asbab sabit kita kerja, kita tidak sedar telah terkena penyakit tamak dalam diri kita. Tamaklah, kita rasa tak cukup. Dah boleh siang saja, dah boleh. Kalau kita kerja siang saja boleh 200 riyal, kita kerja siang malam boleh 400 riyal. Baik kita kerja siang malam, kita pun kerjalah siang malam. Maka akhirnya rasa tidak cukup. Di situlah sedar tidak sedar kita telah terkena penyakit tamak. Maka penyakit tamak inilah rugi. Kenapa? Menyebabkan dia lupa beribadat kepada Allah. Penyakit tamak boleh membawa dia meninggalkan ibadat. Penyakit tamak sebenarnya tidaklah membawa kepada dia dapat memiliki apa yang dia kendaki. Kerana orang tamak tidak kenyang. Okey, baik. Dia kata kalau saya kerja siang malam saya akan dapat banyak. Tapi bila dapat banyak tak cukup. Tidak akan kenyang. Itu sifat tamak. Jadi akhirnya tamak memang binasa, tamak memang merugikan. Maka orang yang maqam iman, dia tidak melihat kepada asbab. Dia tahu rezeki tangan Allah, kerja siang malam, saya terima rezeki Allah. Yang penting ibadat. Tapi orang maqam Islam, dia tengok pada asbab. Saya dapat duit ni, mesti saya kena kerja banyak. Akhirnya membawa pada sifat tamak. Bila membawa kepada sifat tamak, membawa kepada lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat tamak ni duduk pada orang yang maqam Islam, belum lagi sampai ke maqam iman. Baik. Dan kata Syekh Abu Abbas radhiyallahu anhu, datang aku kepada setengah orang yang mengenai akan daku, maka membeli aku daripadanya akan sesuatu hajat.
dengan setengah dirham. Katanya Abu Abbas Al-Musi, aku datang pada satu orang. Orang tu kenal aku. Lalu aku pun belilah dengan dia sesuatu, ada hajat aku nak beli dengan setengah dirham. Kemudian maka kataku di dalam diriku, lepas beli tu kata aku di dalam diriku, mudah-mudahan tiada diambilnya daripada aku. Maka berbunyi suara pada aku, katanya, selamat dalam agama itu dengan meninggalkan tamak pada sekalian makhluk. Jadi diceritakan bahawa satu hari Abu Abbas Musi ini, dia ini maknanya pergi hajat, pergi jumpa satu orang yang kenal. Dia pun inginkan tunaikan hajatnya dengan beberapa dengan beberapa dirham ataupun dengan beberapa harga. Jadi akhir sekali dia pun belilah barang tadi dengan orang tadi. Jadi bila dia beli dengan seseorang tadi, akhir timbullah dalam hati dia. Apa dia timbul dalam hati? Dia kata mudah-mudahan tak adalah orang ni nak ambil daripada aku. Contohnya ginilah, kalau kita lah contoh, kalau kita beli satu benda barang ni kita perlu, kita pun kata agak-agak janganlah orang minta pula, kita agak hak ni ada. Maknanya maka dia bimbang, takut apa? Takut apa yang ada di tangannya itu akan diambil oleh orang lain. Maka ketika itu dia pun mendengarlah suara mengatakan bahawa selamat agama itu dengan meninggalkan tamak pada sekalian manusia. Jadi selamat pada agama ni apabila hati kita ni tidak bergantung kepada orang, ataupun hati kita ini tidaklah merasakan bahawa kita takut kehilangan disebabkan orang ambil pada kita sesuatu. Inilah benarlah kata Imam Hasanul Basri. Dia kata, aku boleh beribadat kepada Allah Ta'ala kerana aku sudah yakin dengan rezeki Allah. Kalau ada rezeki aku, maka rezeki aku tetap sampai kepada aku. Tetapi seandainya tidak ada rezeki aku, maka tidak akan dapat rezeki itu kepada aku. Jadi di antara orang yang selamat daripada sifat tamak, dia sudah tidak lagi memikirkan apa yang ada dengan orang, dan dia sudah lagi tidak takut barangnya hilang diambil oleh orang. Maknanya dia sudah tidak takut. Macam kita contoh, maknanya orang yang ada sifat tamak ini, dikata contoh, kadang-kadang sabit kita bimbang takut sesuatunya hilang daripada kita, akhirnya kita sampai tinggal ibadat. Contoh macam mana? Contohnya satu orang bertanya, dia kata, Ustaz, dia kata, saya ini semayang lewat, Ustaz. Kenapa semayang lewat? Dah saya kena habis kerja saya dulu. Habis kerja saya baru saya semayang. Kita bertanya, kenapa kena habis kerja? Tak boleh ke kamu tinggal sekejap semayang tu? Dia kata, kalau saya tak habiskan kerja saya, nanti pelanggan saya lari. Maknanya nanti pelanggan saya lari. Jadi oleh kerana tamak dia dengan takut pelanggan dia lari, tamak daripada harta dia, takut tak dapat ke dia, maka dia tinggalkan ibadat. Meninggalkan ibadat. Maka selamat kamu, ibadat kamu selamat, agama kamu selamat apabila kamu sudah tidak takut tentang rezeki kamu. Sama ada rezeki kamu itu hilang, ataupun tamak kamu, ataupun kamu sudah tidak memikirkan untuk mengambil sesuatu daripada orang. Maka di sinilah nak bagi tahu kebinasaan sifat tamak. Jadi antara orang sifat tamak, kadang-kadang dia kejar pelanggan lebih-lebih sampai dia meninggalkan ibadah kepada Allah. Maka orang yang umpama ini termasuk di kalangan orang yang tamak. Tamak kepada perkara dunia yang melalaikan ibadah kepada Allah. Jadi macam mana? Begini, dengar azan, berhenti sekejap. Lepas berhenti sekejap sembahyang, lepas tu pergilah kamu cari rezeki balik.
Jangan rasa bimbang, jangan tamak kita dengan sesuatu yang ada di tangan orang. Kita bimbang, kalau sembahyang saya bimbang takut pelanggan lari. Inilah kebanyakan yang berlaku. Kalau begitu pandangan kita, bermakna ada lagi sifat tamak. Maka sifat tamak ini yang membinasakan amal kita, yang membawa jatuh kehinaan dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok lagi. Dan kata Abu Husain Al-Wara' As-Saburi radhiyallahu anhu, barang siapa mengetahui akan dirinya kasih akan sesuatu daripada dunia, seandainya dia tahu bahawa dia ni kasih sungguh kepada dunia, maka senya membunuh ia akan dia dengan pedang tamak. Maka dikatakan akan membawa dia ini terbunuh dengan sebab pedang tamak, dengan tamak. Dan barang siapa tamak di dalam sesuatu, maka tamak dalam sesuatu, maka hinalah baginya, maka jatuh hinalah dengan sebab tamaknya, dan hina itu membawa binasa. Kalau kamu tahu kamu kasih kepada dunia, contoh kamu kasih pada dunia, sebenarnya kamu telah dibunuh oleh pedang tamak. Kenapa kenapa seorang itu menjadi kasih pada dunia? Sebab ada sifat tamak. Sifat tamak inilah, pedang tamak ini yang membawa dia ini, maknanya membawa dia cinta kepada dunia kerana dia telah dibunuh oleh pedang tamak. Maknanya ayat orang sufi. Lalu dikatakan bahawa siapa yang tamak, hinalah baginya, dan hina membawa binasa. Hina membawa kepada kebinasaan. Ada satu orang Nabi Ustaz lupa sama ada Nabi Musa ataupun Nabi Ibrahim, lupa dah. Ada satu orang dia nak ikut Nabi itu musafir. Dia kata, wahai Nabi Allah, bolehkah saya ikut kamu musafir? Maka kata Nabi tersebut, boleh. Baik, kalau begitu dia pun ikutlah Nabi tersebut. Nabi tu kata, kalau mu nak ikut aku boleh, tapi aku mu kena jaga apa? Mu kena jaga bekalan. Maka Nabi tersebut, Ustaz lupa Nabi Ibrahim ke Nabi Musa, katakanlah Nabi Musa, kalau salah tolong betulkan. Kata Nabi itu, boleh aku bagi kamu tolong jaga makanan, tolong jaga bekalan, iaitu makanan. Apa makanan itu? 3 keping roti. Maknanya 3 keping roti. Ada bos tidak mau berhenti meeting sehingga lewat waktu solat. Padahal dia seorang ustaz dan ustazah. Allah. Itu masalahnya. Nanti kita cuba. Nabi Musa. Maka dikatakan diikut Nabi Musa. Terima kasih yang beritahu tadi. Ikut Nabi Musa tadi. Bila ikut Nabi Musa kata, boleh kamu jaga bekalan. Bekalan itulah 3 keping roti. Bila 3 keping roti tadi, bila jalanlah, Nabi Musa suruh dia jaga. Dalam diam-diam 3 keping roti, dia makan sekeping roti. Makan sekeping roti. Habis keping roti. Sampai masa Nabi Musa kata, kita berehat. Kita pun berehat. Bila berehat, nak makan. Bila saja nak makan, Nabi Musa suruh buat keluar bekalan. Bila buat keluar bekalan, tiba-tiba tengok 2 keping roti. Nabi Musa tanya, mana sekeping lagi? Dia kata, 2 keping je. Begitu. 2 keping roti. Nabi Musa tanya dia tetap bertegas, dia kata berpegang hanya 2 keping roti saja. Maka Nabi Musa pun, tak apalah, kalau 2 keping roti, ambil kamu sekeping, aku sekeping. Maka makanlah roti tadi. Habis makan, sambung lagi perjalanan. Habis dah bekalan. Tiba-tiba dalam satu perjalanan tadi, maka dia nampak satu dia pun jalan, nampaklah satu macam ke tanah pasir yang tinggi umpama bukit yang umpama bukit sikit. Lepas tu Nabi Musa kata, mu nampak dah tu? Dia tu nampak apa dia? Ada tiga bukit. Bukit yang daripada pasir. Baiklah. Maka Nabi Musa pun berdoa pada Allah. Bila berdoa pada Allah Ta'ala, maka
pasir tadi yang berbentuk bukit tadi yang agak tinggi tadi bertukar menjadi emas ketiga-tiga. Ada 3 tompok tanah. Tanah ke pasir? Pasir gitulah. Ada 3 tompok tanah gitu. Tanah. Maka ketiga-tiga tompok tanah itu bertukar menjadi emas. Terkejut dia. Maka Nabi Musa pun tengok, tunjuk. Nampak tak tu? Dia kata nampak. Apa dia? Dia kata emas. Emas berbentuk bukit tadi. Kata Nabi Musa, baiklah kalau begitu, satu untuk aku. Kata Nabi Musa, satu untuk aku, satu untuk kamu. Lepas tu Nabi Musa pun diam. Dia pun tanya, wahai Nabi Musa, wahai Nabi Allah, yang satu lagi, satu bukit emas tu untuk siapa? Kata Nabi Musa, untuk orang yang makan roti sekeping tadi. Lalulah kata dia, oh kalau gitu saya lah yang makan roti tadi. Kata Nabi Musa, kata orang tadi. Bila kata macam tu, oh baru mengaku. Tadi tanya tak mengaku makan roti, baru mengaku. Bila beri maknanya satu tompok emas tu, baru mengaku. Baiklah, Nabi Musa tanya dia, sekarang ni oleh kerana mu makan roti, satu tompok emas tadi aku beri kamu. Jadi mu dapat 2 tompok emas, aku 1 tompok emas sahaja. Ataupun mahu tak kamu, mu nak tak? Kalau 1 tompok emas aku beri kamu juga. Aku bagi pada kamu. Dia nak lah. Jadi dapat 3 tompok emas. Tapi dengan satu syarat. Syarat dia adalah kamu tidak boleh lagi musafir dengan aku. Setuju tak? Dia setuju. Dah tak apa, dah boleh musafir, tapi dapat dah 3 tompok emas. Maka dalam keadaan macam itu, Nabi Musa pun tinggalkan dia. Dapat 3 tompok emas. Bila dapat 3 tompok emas, dia tengah gembira, tiba-tiba datang 3 penyamun, 3 perompak. Datang 3 perompak. Perompak terkejut tengok, ada 3 tompok emas, umpama bukit. Dan ada 1 orang penjaga. Kata perompak itu, salah seorang perompak itu kata, apa kata kalau kita bunuh orang yang jaga emas tadi dan kita bagi 1 tompok seorang emas, 1 tompok emas seorang. Dia pun setuju. Bila setuju saja, ketiga-tiga perompak tadi pergi ke orang tadi, lalu dibunuhlah orang tadi. Jadi dia dapat tak emas? Tak dapat. Tak dapat emas. Dibunuhlah 3 orang. 3 orang tadi bunuhlah orang yang jaga emas tadi. Habislah mati orang tadi. Bila mati, kata perampok tadi, salah seorang daripada dia, sekarang ini orang ni sudah mati. Kita ada 3 tompok emas. Maka apa kata kita bagi 1 tompok seorang, 1 tompok emas. Setuju? Dia pun setuju. Okey, 1 tompok emas untuk aku, 1 tompok emas untuk kamu, 1 tompok emas untuk satu lagi. Jadi 1 seorang 1 tompok emas. Okey, sekarang ni kita sudah dapat 1 tompok emas masing-masing. Jadi kita kena pilih seorang untuk cari makanan. Setuju? Setuju. Maka diundi-undi, dipilih seorang. Okey, sekarang kamu pergi cari makanan. Kami akan jaga emas. Tompok emas yang kami jaga. Kami 2 orang jaga, kamu pergi beli makanan. Maka dia yang disuruh beli makanan tadi pergilah. Bila pergi saja 2 orang ni kata, yang jaga emas tadi, 2 orang tadi, salah seorang pun berkata, sekarang ni kawan kita pergi beli makanan, tompok emas ni hak dia, apa kata kalau kita bagi separuh seorang? Jadi kita boleh 1,5 seorang. Apa kata kalau kita bagi separuh seorang? Ada kata setujulah. Nak buat macam mana? Gini, nanti kalau you alik makanan, kita bunuh dia dulu. Bila kita bunuh, dia pun mati. Hak setompok emas dia kita bagi separuh seorang. Setuju tak? Setuju. Tengok. Akhir sekali berpakat dah. Tunggu kawan dia balik hantar makanan. Sebelum makan, bunuh terlebih dahulu. Kawan dia pun balik bagi roti. Bagi roti, tak tahu roti jannah ke. Kalau kira lah hantar roti untuk 3 orang. Dia dan juga kawan dia tadi. Sampai kawan dia bawa makanan, maka kedua-dua tadi bunuhlah kawan dia tadi. Bila bunuh saja kawan dia, maka matilah kawan dia seorang. Sudah mati, tinggal dia 2 orang. Dia kata sekarang ni kawan kita sudah mati. Jadi tompok emas yang milik kawan kita yang mati, kita bagi separuh seorang. Setuju tak? Setuju, kata dia. Baik. Jadi sebelum kita bagi, kita makan dulu.
Maka dia pun makanlah makanan tu. Dia pun makan. Bila makan saja, dua-dua orang tadi mati belaka kedua-dua. Sebab apa? Sebab kawan dia hok beli roti fikir dah, aku ni kalau aku racun dua-dua orang tadi, habis dua-dua topok emas dia balik kat aku. Maka kawan dia letak racun rupanya. Akhir sekali matilah kesemuanya. Bila mati kesemuanya, Nabi tersebut lalulah balik tengok ada 3 tompok emas yang tidak terusik, dan ada 4 mayat dekat emas saja, dekat tompok emas tadi. Apa kata Nabi tersebut? Nabi Musa kata apa? Inilah gambaran dunia. Manusia selalu tamak menjadi tak cukup. Ini contoh sifat orang yang tamak. Yang tu tamak. Dia tamak. Akhir tamak dia nak ketiga-tiga tompok emas. Dia tinggal Nabi Musa AS. Dia pun dapat 3 tompok emas. Datang pula penyamun. Penyamun bunuh dia. Penyamun bunuh dia, maka penyamun bagi 1 tompok emas seorang. Maka disuruhnya seorang pergi beli makanan. Tinggal 2 orang. 2 orang ni mari sifat tamak. Kalau kita dapat, kita ambil yang ni separuh seorang, dapat molek juga. Dia pun setuju. Maka dia rancang nak bunuh kawan dia. Kawan dia yang balik hantar makanan, dibunuhnya. Maka mati kawan dia tadi. Dia pun fikir, kita bagi 1 separuh, yang satu lagi kita bagi separuh seorang. Jadi kita dapat 1,5 seorang. Yang beli makanan sifat tamak juga. Kalau aku racun, aku dapat belaka 3 tompok emas, maka diracunnya kawan dia. Akhirnya semuanya mati. Demikianlah maknanya binasanya sifat tamak. Jadi disuruh kepada kita jaga-jaga jangan ada sifat tamak, kerana sesungguhnya tamak itu membinasakan kita. Baik, kita tengok. Dan ketahui olehmu bahawa tamak itu atas 2 bahagi. Satu, pada tamak pada barang yang lain daripada Allah. Satu tamak yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan yang demikian itu asal kehinaan yang mazmumah kepada Allah. Tamak dengan selain daripada Allah. Banyak tamak ini. Biasanya orang tamak kepada harta. Ini biasa. Biasanya orang tamak kepada harta. Ada juga yang tamak kepada pengaruh. Kalau ustaz-ustaz dia tamak pada pengikut. Ada juga tamak kepada pangkat. Sudah ada pangkat, nak lagi. Allah tamak pada pangkat. Ada juga tamak kepada kemasyhuran, ingin kemasyhur. Maka semua tamak-tamak itu membawa binasa. Semua membawa binasa. Kalau zaman sekarang tamak nak like banyak gitu. Ataupun tamak nak follower banyak. Semua tamak-tamak yang membinasakan. Ataupun tamak nak dapat komen puji-pujian banyak-banyak. Itu pun binasa juga. Tamak kepada selain daripada Allah membinasakan. Dan inilah dikatakan asal membawa kepada kehinaan. Maka dikatakan di sini, dia kata ini asal kehinaan yang mazmumah, yang dicela kepada Allah Ta'ala. Serta fakir dan juga faqah. Faqah ni maknanya fakirlah maknanya kepadanya, dan fakir kepada Allah Ta'ala. Isu itu asal fana pada Allah. Dan ini makam, inilah makam yang tiada dipolehi akan dia melainkan khawas. Kalau kita tamak inginkan sesuatu kebaikan di sisi Allah, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Itu tamak yang kita dah beritahu malam semalam. Tetapi kalau dikata dia satu orang itu dia tamak dengan apa yang ada pada Allah, dia inginkan mencari kedudukan di sisi Allah, maka itu tamak tidak ada apa-apa, tidak menjadi masalah. Namun kita hari ini, apabila kita nak menjadi hamba Allah, kita kena memahami. Yang pertama, kita adalah yang dhaif, lemah. Lemah kita. Yang kedua, kita adalah fakir, tak ada apa-apa kita.
Yang ketiga, kita lah hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana kita lemah, kita ingin bergantung dengan Allah. Oleh kerana kita fakir, kita hanya berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana kita hina, kita hanya mengharapkan kepada Allah. Maka ini terpuji. Tamak untuk mendapat maknanya sesuatu ataupun mendapat kedekatan kepada Allah, ini terpuji. Tetapi sehingga orang-orang yang tertentu khawas, maka dia tamak kepada fana, membawa kepada fana, sehingga tidak lagi melihat yang lain, hanya duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Baik, maka dikatakan inilah makam yang tiada dipolehi akan dia, melainkan khawas daripada segala orang yang ahli taksis pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang-orang yang Allah Taala khususkan, sehingga dia tidak ada tamak yang lain, hanya dia tamak pada Allah, fana habis yang lain, dia binasa habis. Tamak pada harta tak ada, tamak pada semua tidak ada, tamak pada yang lain tidak ada, hanya dia tamak pada Allah Ta'ala saja, sampai binasa pandangannya pada yang lain. Ini orang-orang yang Allah Ta'ala khususkan, orang-orang yang Allah beri kebaikan kepada dia. Baik, dan hakikat tamak itu bahawa takluk hati kamu. Apa dia hakikat tamak? Yang sebenar-benar tamak, maknanya iaitu takluk hati kamu, iaitu bergantung hati kamu. Bergantung hati kamu dan juga himmah, semangat kamu, ataupun cita-cita kamu itu, ataupun angan-angan kamu pada menghasilkan barang yang tiada ada pada kamu. Inilah punca tamak. Punca tamak ini hati kamu bergantung dengan sesuatu yang kamu tak pasti kamu dapat atau dapat. Saya tak pasti. Kenapa sanggup kerja siang malam? Kerana nak mencari kekayaan. Saya kena kerja siang malam ni Ustaz, sebab saya nak cari duit banyak, sebab saya nak banner, nak cari kenderaan mewah contohnya. Kamu siang malam kamu kerja, pun tak pasti kamu dapat. Belum pasti lagi kamu dapat. Jadi punca tamak ini adalah mencari sesuatu yang tidak pasti kamu dapat memilikinya. Maka dikatakan dan angan-anganmu pada menghasilkan barang yang tiada ada padamu. Maka apabila telah maknanya telah titik segala iringan, titik segala angan-angan atas bumi wujud dan jatuh dalam benih tamak. Ni bahasa dia. Benih bumi wujud ni, bumi ni hati. Bumi wujud iaitu bumi hati, ditanamnya benih tamak. Ditanamnya benih tamak dalamnya. Daripada tangan lalai. Maknanya bumi iaitu hati. Bumi dikata bumi itu ditanam oleh benih tamak oleh tangan yang lalai. Tangan ghaflah, maka panjanglah cawangnya, maka menumbuhkan pokok yang tahan dia panjang dengan kehinaan, membawa kepada kehinaan. Dan ini sekaliannya itu dengan wasitah, disebabkan dengan perantaraan pandang kamu, nazar kamu, yakni pandangmu kepada wujudmu. Kamu tengok pada diri kamu, aku kena cari juga ni, aku akan dapat milikinya, maknanya. Dan dirimu serta dirimu, dan duk kejar kepada sesuatu, duk gantung pada diri sendiri. Duk gantung pada diri sendiri, serta kerana bahawasanya engkau itu, apabila ada engkau dengan diri engkau, makalah engkau mahjub di bawah tawakuf waham. Kalau kamu duk gantung dengan kamu duduk dalam tawakuf waham. Waham apa dia? Angan-angan. Okey, macam mana timbul tamak? Macam mana punca tamak? Okey, baik contoh punca tamak dia. Punca tamak adalah disebabkan angan-angan. Sesuatu yang tidak pasti, itu jadi punca tamak. Sebab apa? Okey, baik. Antara sifat tamak, dia inginkan sesuatu yang ada pada orang. Satu, ini tamak.
dia tamak pada satu yang ada pada orang, belum tentu dia dapat. Itu sebab tu, oleh kerana belum tentu dia dapat, bermakna itu satu angan-angan. Angan-angan inilah sebenarnya punca tamak. Itu satu. Yang kedua, kenapa jadi tamak? Kerana rasa tak cukup. Rasa tak cukup membawa kepada sifat tamak. Oleh kerana merasa tidak cukup dengan apa yang ada dah, maknanya dengan apa yang ada, akhirnya rasa nak lagi, cukup, nak bagi cukup. Bila nak bagi cukup, dia pun usaha cari sungguh-sungguh, padahal belum tu, maknanya benda itu tidak pasti, sampai kerana orang yang tamak tidak akan cukup. Sebab tu Nabi kata, manusia ini kalau diberi 2 lembah emas, agak-agak cukup tak 2 lembah emas? Dia tak cukup, nak 3 lembah emas. Diberi 3 lembah emas, tak cukup, nak 4 lembah emas. Segitulah keadaan manusia, binasa. Mana dah bagi dah 1 topok emas orang, tak cukup, nak 1,5 lagi. Itu contoh tamak. Maka tamak membawa kepada kebinasaan. Maka punca sebenarnya tamak adalah angan-angan yang ada dalam diri kita. Itulah tamak. Maka dikatakan bahawa iaitu waham. Waham itu surah, satu gambaran yang berdiri ia di dalam alam khayal. Waham itulah satu yang dikhayalkan, seperti fata morgana. Tiada hakikat, tiada sebenar-benar ia. Tiada sebenar-benar. Sebab tu orang kejar-kejar kerana dia tamak. Dia tamak, dia kejar-kejar nak jadi kaya. Dia pun kejar-kejar semua. Kaya belum pasti dia dapat. Itu satu angan-angan. Angan-angan inilah yang membawa sifat tamak. Maka tiada hakikat baginya, yang jadi ia pada zulmat tamak, akhirnya membawa hati gelap. Tamak ini memimpin kita kepada kegelapan hati. Itulah sifat tamak. Dan tempat kembalinya itu tiada kepada suatu, kerana bahawasanya waham itu batil. Dia tidak maknanya tamak ini, waham ini, angan-angan ini tidak mencapai kamu kepada matlamat. Maknanya angan-angan ini tidak mencapai kamu kepada matlamat. Contohnya apa? Contohnya baik. Contohnya kita ada angan-angan, saya ni kalau ada kereta ke mana, contoh telefon lah senang. Lah ni telefon apalah? Telefon iPhone berapa lah ni sekarang ni? Paling tinggi berapa? 10, 12. Maknanya. Jadi kita pun bercita-cita, aku ini kalau ada iPhone berapa? iPhone 10, ada 10 ke 8. iPhone 6 lah contoh. 8 lah. Aku ni kalau ada iPhone 8 sedap lah, kata. Berapa harga? Orang pun bagi tahu harga 1,000 lebih lagi ni. Aku kena dapatkan juga. Maka itu angan-angan. iPhone 12. iPhone 12. iPhone 12. Contoh, bahawa ustaz tak pakai iPhone, kita pakai iPhone biasa je. Jadi dia kata, aku ni kalau ada iPhone 12 sedap lah, dia kata. Dia pun itu dia tidak ada di tangan dia tu. iPhone tidak ada tangan dia. Maka dia kata, aku kalau ada iPhone 12 sedap lah. Best lah, sedap kalau aku ada iPhone. Bermakna di situ timbul angan-angan. Sebab benda tu tidak ada di depan dia. Bila timbul angan-angan, dia ingin dapatkan. Berapa satu harga iPhone 12? Berapa harga? 1,500 lah contoh. Berapa ribu tahu? Contohnya. Letaklah 2,000 lah contohnya. Maka dia kata, aku kena dapatkan juga, cari biti 2,000. Maka dia pun cari, usaha semua. Lagi mana tak dapat, usaha. Dia dah timbul sifat tamak. Sampai masa cukuplah duit tadi, 2,000 sampai masa cukuplah duit 2,000. Dia pun belilah iPhone 12. Oh, sedapnya aku pakai iPhone 12 yang sedap ya. Bulan depan keluar iPhone 14. Contohnya. Bulan depan pun keluarlah iPhone 14. 4,100, 4,200 lah contoh. Maka keluarlah. Keluarlah maknanya 4,000 lebih. Begitu 4,000 lebih. Dia pun carilah 4,000 lebih. Dapat iPhone.
Bila dia dapat iPhone 12 tu, selang 2-3 bulan dia pakai. Ada lagi yang lebih hebat lagi. Ada lebih. Oh, nak cari lagi. Tak cukup. Akhir sekali apa? Bawa kehinaan. Lalai kepada Allah. Akhirnya membawa kehinaan. Inilah yang dikatakan bahawa tak akan habis-habis. Apa yang kamu angan itu sebenarnya tidak mencapai sebenarnya. Maka bila tidak tercapai, maka sifat tamak itu berpanjangan, membawa kepada kelalaian. Ulama sufi sangat menekankan supaya jangan ada sifat tamak. Maka dikatakan bahawa tiada kepada sesuatu, tak dapat pun, kerana bahawasanya waham itu, iaitu angan-angan itu batil, sebenarnya batil belaka, tipu daya belaka, tiada hakikat baginya, tidak sebenar hakikat sebenarnya. Begitulah maknanya. Sebab itu tamak ini membawa kepada kerugian yang sangat besar sebenarnya, tamak ini. Jadi ingat, jangan siapa duduk dalam ketamakan, kerana duduk dalam ketamakan binasa. Jadi ingat, kekayaan ini kekayaan itu selamat bila kekayaan itu membawa kepada dia bersyukur kepada Allah. Kekayaan itu selamat bila kekayaan membawa kepada dia bersyukur dengan Allah. Dan kekayaan itu selamat bila dia menggunakan kekayaan itu pada jalan Allah. Tetapi kekayaan itu binasa bila kekayaan itu didatangi sifat tamak. Selamat itu lebih kepada kita menyendiri. Menyendiri itu membawa kepada kita selamat. Dan selamat itu membawa dengan jalan kita ini meninggalkan keinginan nafsu. Mengikut keinginan nafsu membawa kepada penyakit tamak. Begitulah gambarannya. Baik, kita tengok. Lalu dikatakan lagi, maknanya itu batil, tiada hakikat, dan sebenarnya didirikan akan dia hijab nafsu, membawa kepada hijab diri dia, maka dihilangkan daripada mata hatimu itu tawakuf waham, maka hati kamu terhentinya angan-angan. Jadi hati kamu duduk dalam angan-angan saja. Tamak ni duduk dalam angan-angan sebenarnya. Maka dan khayal, duduk dalam khayal. Oh, sedaplah aku kalau dapat ni, sedaplah dapat. Bila dapat pasti tak sedap pula. Tak sedaplah, ada lagi yang lebih sedap lagi. Begitulah duduk dalam khayal. Dikatakan bahawa khayal dan engkau pandang hak dengan nyatanya. Tengok sebenar-benarnya, yang hak itu telah nyata sebenarnya, yakni lawan kepada sifat tamak. Warak itu nyata, maknanya membawa kepada tu, tamak membawa kepada kebinasaan. Sedikit lagi kita sambung. Kata Syekh Ibn Athaillah lagi, maqadaka syai'un mislu waham, tiada mengambil akan dikau suatu seperti waham. Waham ini tak boleh ambil kamu, tak boleh bawa kamu sebenarnya. Apa maksudnya? Waham, angan-angan tak boleh bawa kamu pada Allah. Maka dikatakan bahawa suatu seperti waham daripada mendapat segala ma'ani, kerana tiada tasawur lainnya. Jadi sebenarnya waham-waham ini tidak membawa kepada kita mendapat hakikat yang sebenar. Kerana waham itu apa? Waham itu adalah benda yang kita angan-angan. Benda yang kita angan-angan ni tak buat biar membawa kepada tamak je. Aku kalau dapat ni sedap, kalau aku dapat ni sedap, aku kena dapatkan yang ini juga sedap. Bila dapat, biasa saja maknanya. Mana orang pakai, kalau pakai handphone setakat tu sampai masa macam nak cari orang lain pula. Sampai masa nak cari yang lain pula. Maka demikianlah tipu daya. Tipu daya. Maka bermula waham itu pekerjaan yang adami. Apa makna adami? Tiada. Sesuatu yang kamu angan-angan itulah sesuatu yang tiada, sesuatu yang tidak pasti, iaitu lawan hakikat yang wujudi. Lawan dia sesuatu yang pasti, yang ada, maknanya. Dan juga nafsu yang nakis, iaitu yang kurang,
itu mengikat kepada segala pekerjaan yang wahamiyah. Akhir kali membawa kita ini duduk kepada pekerjaan yang waham, yang ini pekerjaan yang sesuatu yang tidak pasti. Tidak pasti. Sampai ada orang tu kita pernah jumpa dia khabar, saya ustaz, saya kerja satu hari 3 pekerjaan. Allah, 3 pekerjaan. Ya. Dia kata saya masuk pukul 8 saya masuk, kemudian pukul 3 saya pun berhenti. Pukul 3. Kemudian pukul 3 habis. Masuk pula kerja pukul 6. Habis pukul 12 malam. Mana 12 malam masuk pula kerja, jadi jaga pula lewat malam sampai ke pagi. Begitu 3 hari, 3 satu hari 3 kerja. Tanya dia, macam mana? Kenapa sampai 3 kerja bah? Sebab saya nak kumpul duit, saya nak beli kereta, dia kata. Nak beli kereta. Dah kamu dapat kerja-kerja, maknanya sesuatu yang kamu kerja macam tu, adakah kamu rasa puas dengan kamu akan dapat kereta? Kamu akan sepuas. Takut nanti bila dapat kereta pula kata, tak sedap lagi, cari lagi, kerja lagi. Akhir kali jadi lalai gitu. Tamak ini kenapa dilarang? Kerana tamak ini membawa kepada kamu lupa kepada Allah. Itulah yang dilarang sebenarnya. Tamak membawa kamu lupa kepada Allah. Dan tamak ini dikatakan oleh ulama adalah orang itu rugi, dan juga dikata kasihan orang yang tamak. Kerana apa? Kerana dia telah meletihkan diri dia, tenaga dia telah meletihkan fikiran dia, memikirkan dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pekerjaan yang wahamiyah, pekerjaan yang membawa kepada angan-angan. Angan-angan saja yang batil lah, yang batil. Dan terlebih sangat daripada mengikat kepada haqaiq yang sabitah, kerana wujud munasabah antara keduanya. Jadi nak bagi tahu apa-apa yang dikejar oleh orang-orang yang ada sifat tamak ataupun sifat wahamiyah ini, satu angan-angan yang dikejar tu sesuatu yang tidak pasti dia dapat, kadang-kadang membawa kepada dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tamak pada manusia itu mengikut kepada segala ataupun mengikut kepada segala waham yang batil. Kerana tamak pada manusia itu tamak pada manusia. Tamak pada manusia tak kira lah, kadang-kadang dia nak pujian orang, kadang-kadang dia nak sanjungan orang, kadang-kadang dia mau sokongan orang. Itu semua tamak pada manusia. Tamak kepada manusia itu dia katakan bahawa adalah segala waham yang batil, perkara angan-angan yang batil. Orang pujilah kita untuk dapat benda-benda daripada kita. Sampai masa kita tak beri, orang marah balik kita. Gitulah. Maknanya itu kata satu yang batil, kerana bahawasanya tamak itu mentasdikkan akan wajib kazib, kata pengarang kitab kita. Kerana tamak itu kadang-kadang membawa kepada apa? Membawa kepada dusta. Katanya mewajibkan kazib. Kazib ini dusta. Maka binasa. Dan tamak pada mereka itu, oleh kerana dia ingin tamak pada manusia. Tamak pada manusia ni begini, inginkan pujian manusia, inginkan sanjungan manusia, inginkan penghargaan manusia. Itu tamak pada manusia. Oleh kerana inginkan penghargaan manusia, inginkan sokongan manusia, maka berdustalah dia. Kata pengarang kitab kita, membawa kepada maknanya mewajibkan kepada kazib. Seperti anjing dengan bayang-bayang, betul. Dan tamak pada mereka itu bukan pada tempat, bukan tempat tamak. Manusia kita tak perlu tamak pada dia. Jangan tamak pujian manusia, jangan tamak sanjungan manusia, jangan tamak. Dan segala orang yang ahli haqaiq, oleh kerana orang yang benar-benar mengenali dia, maka dia ini ahli haqaiq itu, uzlah mereka itu. Uzlah mereka, orang-orang yang memahami, maka dia mengambil jalan uzlah. Kenapa mereka buat uzlah? Kerana uzlah inilah jalan selamat. Selamat itu duduk dalam uzlah, menyendiri.
Maka begitulah. Menyendiri itu lebih selamat. Selamat kerana bila dia menyendiri, dia tidak akan terhinggap sifat tamak. Dia duduk seorang, dia beramal banyak-banyak. Dia tak fikir orang nak puji dia sebab dia duduk seorang. Dia tak fikir kepada sanjungan orang. Kerana apa? Sebab dia tidak tamak pada orang, sebab dia menyendiri. Dia tidak ada kaitan dengan manusia. Jadi jalan selamat dia supaya kita tidak tamak pada manusia adalah uzlah. Uzlah dia tu. Mereka itu daripada itu tiada ta'alluq himmah, semangat ataupun cita-cita mereka melainkan pada Allah. Nak buang sifat tamak, antaranya ialah uzlah. Apa makna uzlah? Menyendiri. Kerana orang yang menyendiri beribadat, dia hanya mencari manusia saja, maka hilanglah sifat tamak. Dan tiada tawakal mereka itu melainkan atasnya. Mereka tidak berserah kecuali berserah kepada Allah. Dan tiada berpegang mereka itu melainkan padanya. Dia hanya berpegang kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya telah gugurlah aghyab, yakni segala waham. Maka telah hilanglah segala selain daripada Allah yang membawa kepada angan-angan. Dengan jalan apa? Dengan jalan uzlah. Kata Imam Hasan Basri, tercatat di dalam kitabnya, tercatat di dalam kitab Taurat. Kata Imam Hasan Basri, tercatat di dalam kitab Taurat ada 5 kalimah. Dalam kitab Taurat ada 5 kalimah. Apa dia? Yang pertama, dalam kitab Taurat kata, yang pertama, kekayaan itu berada di dalam qanaah. Kekayaan itu berada di dalam merasa cukup dengan apa yang ada. Ini yang pertama. Ini dalam kitab Taurat kata ada 5. Yang pertama dia kata 5 maknanya kalimah di dalam kitab Taurat. Yang pertama, kekayaan itu berada di dalam qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Yang kedua, selamat itu duduk dalam keadaan uzlah ataupun menyendiri. Selamat duduk dalam keadaan menyendiri. Yang ketiga, merdeka, bebas. Merdeka, bebas dia itu, bebas yang sebenarnya adalah meninggalkan nafsu. Meninggalkan mengikuti nafsu, itu baru bebas. Kalau ikut nafsu tak bebas maknanya. Dan yang keempat, cinta itu meninggalkan keinginan. Cinta kepada Allah meninggalkan keinginan nafsu. Dan yang kelima, gembira itu duduk kepada sabar. Duduk kepada sabar membawa kepada gembira. Kalau kita tak sabar, kita pun jadi ikut nafsu kita, akhirnya kita bersedih. Maka 5, kata Imam Hasan Basri, ada 5 kalimah dalam kitab Taurat. Yang pertama, kekayaan duduk dalam qanaah. Yang kedua, selamat duduk di dalam menyendiri. Yang ketiga, merdeka adalah meninggalkan nafsu. Yang kelima, cinta itu adalah meninggalkan keinginan dirinya. Yang kelima, gembira duduk dalam sabar. Kalau kita tak sabar, nanti kita akan berduka cita. Baik. Maka dikatakan bahawa iaitu takluk pada segala awliya, hilang daripada takluk segala daripada Allah selain pada Allah Ta'ala. Inilah orang yang maknanya hatinya bergantung kepada Allah, dia tidak tamak. Dan dikatakan bahawa mereka itu, maka hilanglah daripada mereka itu sifat tamak. Bila sudah tidak bergantung pada makhluk, tidak bergantung pada yang lain, maka hilanglah sifat tamak. Dan bersifat mereka itu dengan sifat qanaah. Hilang sifat tamak, maka membawa kepada sifat qanaah, merasa cukup. Dan bila dia merasa cukup dengan sifat qanaah, maka datanglah sifat wara', iaitu menjaga diri. Menjaga diri, maka adalah bagi mereka itu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan niyah asyiyatan radiyah, dan kehidupan yang baik. Sebab itu itulah yang disebut di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman
Man amila salihan min zakarin aw unsa, sesiapa yang beramal soleh daripada lelaki dan juga perempuan, wa huwa mu'min, dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Taala akan jadikan kehidupan dia kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Allah Ta'ala akan sediakan kepada dia, yakni kehidupan Allah Ta'ala, kehidupan yang baik. Allah hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah Ta'ala akan memberikan dia kepada pembalasan yang baik di atas apa yang dia lakukan. Siapa? Man amila salihan, siapa yang beramal saleh, min zakarin wal unsa, daripada lelaki dan perempuan, wa huwa mu'min, dia adalah orang yang beriman. Bila dia beriman, dia beramal saleh, dia beriman, lalu falanuhyiyannahu hayatan thayyiban, Allah hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Bila Allah Ta'ala hidup dia kehidupan yang baik di atas muka dunia, wala najziyannahum ajrahum, Allah Ta'ala balas kepada mereka, pahala kepada mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, yang sebaik-baik dengan apa yang mereka lakukan. Maka dikatakan sebaik-baik kehidupan adalah kehidupan yang tidak tamak. Nabi SAW tidur. Bila Nabi tidur, dia datangi sahabat. Bila sahabat tengok keadaan Rasulullah, sahabat rasa sedih. Kerana di belakang tubuh Rasulullah ada kesan-kesan tika pelepah tamar, maka sahabat bersedih. Lalu Nabi pun memberitahu kepada sahabat, kenapa kamu bersedih? Dia mengatakan bahawa raja-raja Rom dan Parsi hidup dalam keadaan mewah, sedangkan Rasulullah ni, ini utusan Allah, duduk dalam keadaan begini. Lalu Rasulullah memberitahu, biarlah mereka dengan kehidupan dunia mereka, kita mencari kehidupan akhirat. Orang yang mencari kehidupan akhirat adalah orang yang meninggalkan sifat tamak, dengan maknanya tamak yang tidak membawa kepada keuntungan. Tinggalkan sifat tamak, teruskan berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan bahawa setengah orang yang arif itu tiada ada hamba itu qanaah, hingga jikalau datang kepadanya pintu tempatnya sekalian gharib ni gemar dalamnya daripada keluasan dan juga nikmat, maka berpaling ia atasnya, tiada memandang ia kepadanya, dan tiada dibuka pintunya, akan reda daripadanya pada halnya. Dan dikatakan bahawa orang yang benar-benar arif billah, maknanya dia merasa cukup dengan apa yang ada, maka apa-apa yang datang kepada dia, dia tidak pandang dah, kerana dia merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Dan kalau ada apa-apa, dia tidak mahu membuka pintu kepada dia, kepada hatinya, kerana merasa cukup dengan apa yang Allah beri kepada dia, dan dia reda dengan apa yang Allah kurniakan kepada dia. Ini orang yang tidak tamak. Jadi kita jangan tamak dengan apa yang ada di tangan orang, dan kita juga jangan merasa tidak cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Dan janganlah kita punya ketamakan kita membawa kepada kita lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat tamak ini adalah sifat yang sesuatu yang membawa kepada kerugian. Kerana kita tamak adalah tamak itu kepada sesuatu yang tidak pasti sebenarnya. Jadi tinggalkan sifat tamak, buang pakaian tamak, pakai pakaian warak. Maknanya buang sifat tamak, pakai pakaian warak, maknanya. Dan dalam keadaan macam itu, buang sifat tamak, maka berjalanlah di atas sifat qanaah. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada sifat ini. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang ikhlas di dalam amal, dan moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Minta maaf di atas segala kekurangan, dan kita hanya menyampaikan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita.
hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dan didoakan agar semua yang mendengar kuliah ini mendapat kebaikan, agar Allah Ta'ala membuang sifat tamak kita, dan juga menyampaikan kita kepada zuhud, wara' dan juga maknanya qanaah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada para jamaah sekalian. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Moga-moga malam esok kita dapat bertemu. Dan kepada siapa yang sudah mendapat buku amalan itu, diharap boleh beramal. Maka Ustaz ijazahkan untuk diamalkan amalan. Dan dahulu kita pernah mendapat ijazah daripada Allamah Habib Umar untuk membaca Khalasah Madad, dan daripada amalan itulah kita ambil, kita susun kembali untuk para jemaah dapat amalkan. Siapa-siapa yang tidak dapat lagi, kalau ingin dapatkan boleh dapatkan di talian 014 534 4622. InsyaAllah, maknanya moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan. Sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa ahli keluarga kita. Allah jaga anak-anak kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada para jamaah sekalian. Minta maaf di atas kekurangan. Ustaz bukan orang alim, dan juga bukan orang soleh, dan bukan juga termasuk di kalangan ulama. Tidak sama sekali. Jadi sekadar ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.